warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Dari mereka lagi dikasihi al-fadhil Tuan Imam, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan Pengurusi Barisan Ahli Tengkuasa Surau, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya, dapat sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal kita bersama, menjadi asbab untuk kita semua dihimpunkan kembali di padang mahsyar, tergolong di kalangan hamba-hambanya yang mendapat naungan arash, sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu golongan manusia yang mendapat naungan arash adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria dan di Palestin, agar mereka semua diberikan bantuan dan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Dan kita juga berdoa, kita yang sedang berhadapan dengan ujian kehidupan ini, agar dapat sama-sama diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuhinya, dan sekaligus Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang silam dan mengangkat darjat kita ke arah yang lebih baik. Maka itulah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sebarang ujian melanda seorang mukmin itu melainkan diampunkan dosa, diangkat darjatnya. Maka di kesempatan itu juga tuan-tuan, mari sama-sama kita meningkatkan kualiti iman dan kualiti amal kita, dan juga kuantiti iman dan kuantiti amal, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat iman. Nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat iman karangan Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pada muka surat 251, bab kelebihan zikir-zikir yang lain. Kelebihan zikir-zikir yang lain. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara asasnya hidup kita ini adalah meniti saat-saat kematian. Itu realitinya. Bagaimana kita lari daripada mati, tetap mati itu akan datang kepada kita. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada di dalam binaan yang kukuh, mati tetap akan datang. Itu janjinya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu larikan itu, dia tetap akan datang bertemu dengan kamu. Jadi itu adalah hakikatnya, dan ramai manusia lari daripada hakikat ini. Tanda dia lari boleh kita nampak jauhnya mereka daripada mengamalkan agama Islam. Jadi maksudnya walaupun hatinya tidak menafikan, tapi perbuatannya itu macam menafikan. Dia lari daripada mati dengan dia mengatakan, dengan dia buat maksiat dan dosa, seakan-akan dia boleh hidup selama-lamanya. Maka nak tak nak tuan-tuan sekalian, kita zikir, ingat kepada Allah Ta'ala, ingat kepada kematian, ini perkara yang sangat penting.
Kerana itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, banyakkan kamu mengingati yang mencabut kelazatan dunia, iaitu mati, lazat. Mengingati sesuatu yang mencabut kenikmatan dunia, namanya adalah mati. Maka kita masuk pada bab berikutnya, iaitu kelebihan zikir-zikir yang lain. Sesudah zikir yang tersebut di atas, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca itu, maka semua amalan, tiada satu pun amal yang dapat mendahului kalimah itu, dan tiada pun satu kejahatan yang akan dapat yang boleh tertinggal. Begitu, ya. Iaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Segala puji, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan, dan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah maha besar. Dalam satu riwayat daripada Rasulullah SAW mengenai zikir di atas, bahawa baginda menyatakan, annaha khairul kalami wa ahabbuhu ilallahi ta'ala. Sesungguhnya ia adalah sebaik-baik ucapan dan yang paling dicintai oleh Allah, iaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, gitu. Dan maksudnya pun subhanallah, hebat, segala puji, Allah maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah maha besar. 4 perkara. Kita sucikan Allah daripada sebarang bentuk kesyirikan, yang mana itulah yang seringkali dilakukan oleh manusia dalam agama-agama yang lain. Mereka mengatakan Tuhan itu ada anak, mereka mengatakan Tuhan itu banyak tangan, mereka mengatakan Tuhan itu ada seteru dan setanding dengannya. Bagi orang Islam, subhanallah, Allah suci daripada segala penyerupaan makhluk itu. Alhamdulillah, segala puji pula bagi Allah. Kalimah Alhamdulillah dalam bahasa Arab bersifat mutlak, pujian yang mutlak, absolute. Sebab ada kala kita puji orang untuk dapat sesuatu. Ada kala kita puji orang setelah dapat sesuatu. Ya? Kita kereta rosak, ada orang tolong. Lepas dia tolong tukar tayar, kita cakap apa? Terima kasih Tuhan. Tuhanlah orang yang terbaik, tolong saya tengah malam, terima kasih banyak. Kita puji dia, kita terhutang budi, kita bayar duit pula. Sebab dia dah bagi khidmat. Itu pujian tak? Itu pujian. Tapi setelah kita dapat sesuatu, khidmat, kita tak akan tiba-tiba puji orang. Pasal apa puji ni? Tak tahu saja. Tak ada. Melainkan dia memang layak dipuji. Dia sultan ke, dia bos kita ke, dia memang layak dipuji. Yang kedua, kalau kita puji untuk dapat sesuatu, puji, dapat projek. Puji, dapat masyuk. Zaman sekarang ni masyuk lah. Dia saja sembang dengan orang tu, dia kaya, dia businessman, dia spend masa untuk berbual. Berbual orang biasa-biasa ni beza dengan orang yang kaya-kaya. Orang kaya berbual ni ada business tu. Sebab tu orang suka main golf, sebab lama sikit sembang tu, adalah tu projek dia nak bagi. Jadi spend masa 5-6 jam tu main golf tu untuk sembang je. Kod-kod ada bisnes, saya ada bisnes nak bagi kat awak nak tak? Nak lah, apa tak nak pula. Ini confirm bisnes ni profit terus. Saya perlukan orang untuk tengok je. Allah, nak sangat lah encik, kata. Ya? Macam ada saya seorang kenal, seorang Datuk Seri tu, dia kata dia dapat bisnes buat lebuh raya di Dubai. Profit 6 bilion. Dia kata memang dia naik flight pergi UK, tapi singgah di Dubai, ambil first class. Jadi orang-orang Arab yang kaya akan naik Emirates tu duduk di first class. Dia kata itu investment, dia kata. Sepanjang perjalanan first class tu, jadi orang Arab ni suka orang Malaysia sembang, you nak tak projek? I bagi, dia kata. I bagi you buat lebuh raya di Dubai. 6 bilion tuan-tuan, 6 bilion. Ni bukan cerita dongeng Mak Jenin, dia sendiri jumpa saya. Tuan-tuan perasan tak McDonald sekarang ni apa beza dengan McDonald dulu? Tak ada patung. Perasan tak? Tak ada patung. Yang patung orang pakai clown tu.
Clown ke clown. Perasan tak ada patung? Mana patung tu pergi? Patung tu Datuk Seri ni nak buang. Dia pegang McDonald Asia Pasifik. Yang Vincent Tan pegang Singapura Malaysia. Yang dia pergi beli Asia Pasifik APEC. Kita nampak macam yang Vincent Tan pegang bawah, dia pegang lagi atas. Lepas tu arahan dia simple, saya tak nak patung. Habis patung semua hilang. Bagus juga Datuk Seri ni punya pemikiran. Dia memang very Islamic lah. Dia kata, saya nak buat macam mana Ustaz? Memang Allah bagi nikmat kaya macam tu. 6 bilion buat projek lebuh raya yang memang Arab monitor, letak nama orang Malaysia je, dia kata. Lepas tu banyak lagi lah bisnes-bisnes yang dia buat. Lepas tu dia beli hotel kat Mekah. Dia wakaf 2 biji hotel kat Mekah. Tak ambil profit langsung. Subhanallah. Dia ada hotel kat Turki lah. Dia ada hotel, rangkaian hotel-hotel di Jepun. Subhanallah. Hotel dia satu pun tak ada arak. Pelik tau. Dekat Jepun boleh appreciate hotel tak ada arak. Kita tak ada arak, kita pandang apa ni hotel, tak ada apa. Dia boleh buat no alcohol. Dan orang Jepun appreciate. Dekat Australia dia ada satu bangunan. Dia memang nak cerita dia kaya, memang kaya lah. Ya? Nak cerita dia kaya, memang kaya. Kita puji orang untuk dapat sesuatu. Dia pun, Ustaz ready lah, Ustaz handle satu yayasan, saya nak set up, Ustaz run dia yayasan. Saya cakap, minta maaf Datuk Seri, saya tak nak. Ya? Dia suruh saya run satu yayasan, saya cakap, tak boleh. Saya bukan tak nak ikutkan kemampuan tu, insya-Allah saya boleh mampu, tapi masa, tenaga, nak kena crack, nak kena fikir banyak benda, nak kena fikir. Tak apa Datuk cari orang yang corporate world run dia yayasan lah. Penat nak handle, nak kena cari orang miskin, nak kena kita jadi orang tengah tak apa. Sana ada kosong, bila nak hantar? Itu tak apa. Kita lah nak kena hantar, tu yang penat tu. Ya, esok orang nak jawab depan Allah Taala, tu yang sakit tu. Kita tak nak tu. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala. Jadi kita puji seseorang, boleh dapat pula sesuatu. Itu pujian bersebab. Ada satu lagi pujian, kita puji tanpa sebab. Bukan tanpa sebab, maksudnya dia memang layak dipuji. Contohnya siapa? Sultan ke, bos kita, CEO kita. Kita puji dia pasal dia bos lah. Tak puji pun dia tak kisah. Dia ada kisah pujian kita, tak payah pun pasal dia memang bos. Sebenarnya dia layak dipuji, dia bos, CEO. Dan lafaz Alhamdulillah ini sepatutnya lebih hebat lagi kerana Allah Subhanahu wa taala letakkan di permulaan suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maksudnya Allah perlukan tak pujian kita? Tak perlu. Siapa yang memuji Allah, dia yang untung. Tapi Allah tak perlukan pujian manusia untuk kekal sebagai Tuhan sekalian alam. Jadi lafaz Alhamdulillah ni kena faham macam tu. Segala puji milik Allah sebab dia Tuhan sekalian alam. Dia tidak perlukan pujian manusia. Kemudian wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan melainkan Allah. Ini dipanggil afdalul zikir. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang mengakhiri kata-katanya dengan lafaz la ilaha illallah, dakhalal jannah. Man akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Lepas tu kita minta pada Allah, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi kalimatin la ilaha illallah. Kita minta gitu, ya Allah, matikan kami dengan lafaz la ilaha illallah. Allahu akbar, ya. Allah tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi ada tergamak manusia yang mengatakan Allah ini ada anak. Takadu samawati yatafattar al-ardh wal jibal wa tanshaqul ardu wal jibal an da'u lirrahmani walada. Seakan-akan langit terbelah, bumi bergoncangan bila ada manusia yang mengatakan Tuhan ini ada anak. Ini fahaman yang sangat meleset, tuan-tuan. Sangat meleset. Allahu akbar, ya. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim, kata Allah. Mereka tak ada ilmu pun pasal Tuhan ni. Tiba-tiba mereka kata Tuhan ada anak. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Bapa mereka pun tak ada maklumat. Dia hanya ikut-ikutan. Bapa saya kata gitu, saya kata gitulah, katanya.
Tu pening tu. Wallahu akbar, dan Allah Maha besar. Kalimah akbar ni merujuk pada the most, paling. Dalam bahasa Arab dipanggil isim tafdil ataupun superlatif. Kabirun akbarun, saghirun asghar, karimun akram, hamidun ahmad, kabirun akbar, paling the most, paling. Muhammad, Hamidun, Ahmad, paling terpuji. Min ba'di ismuhu Ahmad. Ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sekiranya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah lebih aku cintai daripada segala apa yang dipancarkan oleh matahari, yakni dari segala benda dunia yang dikejar oleh manusia. Subhanallah. Kalimah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini lebih besar daripada dunia dan seisinya. Tapi kita tak perlu rationalize lah. Ramai orang nak kena rationalkan tu payah. Bila kita rationalkan benda agama ni, takut tak sampai. Bila tak boleh match, jadi kita nampak dunia lagi besar daripada zikir. Tak boleh match. Jadi benda agama ni jangan nak matching-matching, jangan nak rationalkan, jangan nak cari hikmah dia terlampau banyak sangat. Buat sami'na wa ata'na, kita dengar, kita buat. Ni nak kena cari rasional. Kenapa saya semayang, Ustaz? Baru saya tahu kenapa kita solat ni penting. Sebab bila kita sujud, Ustaz, pagi-pagi sujud, darah kita ni pergi ke otak. Bila pergi ke otak, kita akan jadi sihat. Kita tak nyanyuk tau. Jadi barulah saya nampak kenapa semayang itu penting. Jadi saya semayang ni pasal penemuan sains ni lah, kata. Ni penting lah. Kita tak solat sebab penemuan sains. Patutlah kita kena puasa, Ustaz. Sebab apa? Sebab orang yang banyak berlapar ni sebenarnya bagus untuk badan. Orang yang kurang makan ini, maka otak dia lebih pick up berbanding orang yang banyak makan. Jadi orang yang banyak berlapar ni dari sudut sains, badan dia boleh lawan sel kanser. Jadi patutlah kita kena berlapar. Patutlah puasa ni bagus, Ustaz. Jadi elok kita puasa. Jadi saya nak puasa lah esok, katanya. Jadi dia puasa sebab ada penemuan sains pula. Ni dia tak berapa nak faham. Bab agama ni jangan kita rasional kan. Bolehlah rasional sikit-sikit, bolehlah. Tapi bukan itu menjadi sebab utama kita beramal. Kita beramal kerana Allah suruh. Dah Allah kata, Allah suka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, pegang tasbih subhanallah walhamd, tak payah cerita banyak. Tak payah kita nak cerita banyak, pegang tasbih subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah, sudah. Baik. Dalam satu riwayat lain, Nabi SAW bercerita, katanya, laqaitu Ibrahim alaihi salam lailata usriya bi faqala ya Muhammad akri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannah tayyibatul turbah azbatul ma wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pada malam aku diisrakan, naik Isra Mi'raj, aku telah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu beliau bercakap, berujar, wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada umatmu dan beritahu mereka bahawasanya syurga itu subur tanahnya, tawar airnya, dan ia seperti bendang, azbatul ma' wa annaha qi'an, bendang, penakanya bendang, luas mata mandang. Dan yang menjadi tanaman syurga adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya itulah dipanggil tumbuh-tumbuhan dalam syurga, kalimah-kalimah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya Nabi Ibrahim bagi salam ke kita, tuan-tuan. Kita jawab macam mana? Kita jawab dalam tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Itu jawab salam tu. Peristiwa Isra Mi'raj itu, lafaz itu dirakamkan dalam tahiyat akhir. Di saat Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala, Nabi mengucapkan salam kepada para Nabi, kita baca dalam tahiyat akhir. Kemudian kita selawat pula kepada Nabi Ibrahim pada rangkap kedua tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini semua rangkap-rangkap memuliakan Nabi Ibrahim. Kemudian baginda berkata lagi tentang 4 perkataan ini, iaitu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ini.
Siapa yang mengucapkannya akan ditanam baginya tiap-tiap perkataan sebatang pokok, yakni di dalam syurga. Sekali sebut satu pokok, sekali sebut satu pokok, sekali sebut satu pokok. Kalau kita tahu betapa besarnya pokok ataupun betapa nikmatnya memiliki pokok dalam syurga, nescaya kita akan tanam pokok hari-hari. Dekat dunia ni siapa ada kebun, dia tanam sebelum dia pencen. Dia pencen collect hasil je. Subhanallah. Ini dipanggil orang yang long term planning. Umur 30 dia dapat sikit duit, dia beli tanah, dia bela ratakan, dia bubuh biji-biji apa, pokok langsat ke pokok mangga. Lagi 20 tahun dia pencen tu dah. Wah, melempah-lempah. Kan dia orang lain tengok untung kamu banyak harta pusaka kamu dapat. Pusaka apa? Aku beli ni umur 30 beli tanah. Tanam sendirilah. Ulang alik Kuala Kangsar, Kuala Lumpur. Kuala Kangsar, Kuala Lumpur. Inilah hasilnya. Oh, ya ke? Iya. Bagus kamu bijak. Memanglah. Anda bukanlah bijak. Tapi benda Allah boleh suruh fikir. Fikirlah. Itu dunia punya pokok pun kita dah dapat hasil dah. Ada pokok musang king. Berapa kali dia boleh pusing dia punya buah tu. Satu pokok tu beribu-ribu profit boleh dapat. Musang king lah. Tapi tanah kena tanah yang betul lah. Jangan tanah tipu pula. Tanah haram memang pokok tu ditebangnya. Kan dirawat tu tanah yang tak betul. Rap potong. Jadi kalau kita tahu betapa nikmat memiliki pokok buah-buahan di dunia pun dah hebat. Bayangkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, satu pokok di hari akhirat di syurga yang memberi hasil. Subhanallah. Sekali peristiwa Rasulullah SAW berkata kepada Abu Darda, ujarnya, "Qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa innahunnal baqiyatus salihat wa huna yahtutnal khataya kaman tahuttus syajaratu waraqaha." Ucaplah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amalan-amalan yang kekal lagi sahih. Sesungguhnya ini adalah al-baqiyatus salihat, iaitu amalan-amalan yang kekal lagi soleh, dan dia akan menggugurkan semua dosa seperti gugurnya daun daripada pokok. Dalam suratul Kahfi Allah berfirman, "Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khair." Itulah baqiyatus salihat tu. Baqiyatus solihat yang Allah sebut, sesungguhnya al-mal, harta, dan anak-anak, wal banun, zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Tetapi al-baqiyatus solihat khair. Tetapi baqiyatus solihat ini lebih baik untuk kamu lebihkan fokus. Apa dia baqiyatus solihat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, memuji Allah Subhanahu wa taala. Siapa tak suka anak-anak? Semua orang suka. Siapa tak suka harta? Lagi suka. Sebab tu Allah letakkan harta, lepas tu baru anak. Al-mal wal banun. Allah tak sebut al-banuna wal malu zinatul hayatid dunya. Allah tak sebut harta dan anak-anak perhiasan dunia. Tak. Allah sebut anak-anak dan harta, al-mal, harta dan anak-anak perhiasan dunia, menunjukkan manusia lebih sayang harta berbanding anak. Bila anak tu kecil, kita besarkan dia, guna duit untuk besarkan dia. Bila anak tu dah masuk sekolah, kita hantar tuition, guna duit sikit, tak apa. Bila anak tu dah masuk sekolah menengah, dah masuk universiti, kita guna duit sikit untuk hantar dia universiti. Bila dia kahwin, kita guna sikit lagi duit kita untuk bagi dia kahwin. Bila dah kerja, dia tak bagi balik duit, kau jangan balik kampung. Kan? Penat aku besarkan kamu, hantar macam-macam, takkan tak ada sikit-sikit kot. Kereta besar, kereta macam-macam, properti banyak, takkan kau nak pau duit bapak lagi. Nampak? Jadi kita akan nampak harta tu bila mana anak tu dah tidak lagi mendatangkan hasil duniawi, jangan nak perhabiskan duit bapak. Kamu tak nak bagi duit, tak apa, tapi jangan kekah duit aku.
Duit bagi kat mak je lah. Tapi ayah tak minta duit. Ayah bagi hint, kau bagilah kat mak sikit. Ayah ambil kat mak. Gitu. Itu kalau betul lah. Tapi selalunya ayah tak kira lantak kamu lah. Kamu dah besar panjang, aku dah bagi kamu didikan, pandai-pandai lah nak fikir. Tapi masalahnya anak ni tak pandai fikir. Dia ke hati kering. Lagi dia pau bapak dia pau duit bapak dia. Lagi bagi tanah, lagi dia jual tanah tu. Pening betul tak ni? Yang kita tukar nama supaya nak hibah awal-awal. Nama dah bertukar, dia refinance pula. Bila refinance, mesti dia melingkup. Bila melingkup, harta kita habis tergadai. Ini pening juga budak-budak zaman sekarang. Jadi cinta pada harta tidak ada tepinya berbanding anak. Anak ada limit dia. Kalau jumpa orang sakit, kita bawa duit. Kalau kita bawa buah-buah, dia tak berapa minat. Ni duit untuk kamu. Kamu nak apa? Aku ada RM1,000. Kamu nak beli apa? Aku belikan. Terus sihat. Duit? Mari sini. Tadi nampak macam nak mati dah. Bila tak duit, segar mata dia. Ni duit punya penangan. Baik. Ketika menerangkan keutamaan lafaz la haula wa la quwwata illa billah, Baginda SAW pernah berkata, innaha kanzun min kunuzil jannah wa innaha dawa'un min tis'atin wa tis'ina da'an adnaha alham. Sesungguhnya lafaz la haula wa la quwwata illa billah ini dipanggil perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga, dan ia juga adalah penawar bagi 99 penyakit. Yang paling ringan adalah penyakit kemurungan. Lafaz la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lafaz ni. Itu dipanggil kanzun min kunuzil jannah. Maksudnya properti dalam syurga ini dipanggil la haula wala. Pokoknya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bangunannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita kena lafazlah kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita kena lafaz tu untuk dapat banyak properti lah. Siapa tak suka properti? Semua suka tak? Orang gila dia tak suka properti. Semua orang suka properti. Kalau dapat properti sebiji di Wangsa Melawati ni, berapa harga dia? 700,000 tak lari. Tengok kondo naik. Sekecil-kecil tanah tu pun kondo juga naik. Masing ke apa? Bila kawan tu naik, marahlah kawan atas ni. Pasal kamu blok aku nak tengok Bukit Tabur. Marahlah dia mah. Itu yang kadang-kadang projek tak jalan. Macam di Melawati, bila naik Serini, ada satu naik, naik. Tu naik. Last sekali tu tak naik. Syukur orang Serini. Kalau tidak, blok habis di pemandangan. Jadi kalau naik bertindan-tindan, Jekyll nak naik, Masing nak naik. Siapa nak naik dulu ni? Kan dia bertindan-tindan tu. Masing sini, Jekyll. Betul Jekyll tu tak nak naik pun. Apa masalah Jekyll tu? Yang tapak loji tu. Kan? Patutnya naik tu, tapi tak naik kan? Tak naik lagi lah. Kalau naik tu, tak tahulah. Masing nampak dah nak naik. Ni mereka dah naik. Sebab tanah ni bagi tanah loji. Tutup loji buat kondo. Tu pening. Ini Taman Melawati pun dah get ready ni. Depan Masjid Mardiah tu ada 2 loji. Siapa perasan Masjid Biru kat belakang Bukit Tabur tu ada 2 loji. Asal-asalnya tanah kosong tu. Tanah loji pun dah ada orang punya dah beli dah. Sebab nak buat kondo. Jaga pening dah ni. Masjid kang sesak depan ni. Patutnya pindahlah masjid dekat Padang tu. Kan? Ataupun buat bila pindah masjid kat Padang, tapak loji tu jadilah Padang. Tak, masjid stay at it is. Lepas tu depan tu nak buat kondo 2 biji. Nantaklah. Asal ada kosong, dia buat je. Kan? Pasal ada kat Selangor, negara property punya projek. Simdabi punya projek. Jadi nak senang cerita, nak dapat pembendaharaan syurga ni adalah la haula wala quwwata illa billah. Dan bahkan itu lafaz sangat bagus untuk menjadi penawar. Kalau kita kemurungan, bacalah la haula wala quwwata illa billah. Begitu nah. Baik, man kanatillah alaihi ni'matun
wa habba baqa'aha falyukthir min la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Siapa menerima suatu nikmat daripada Allah dan ia inginkan nikmat itu kekal, maka hendaklah dia banyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita jawab telefon, "Mak, Alung dapat belajar kat UK." Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Seronok. Tapi kita la haula ni macam benda musibah. Apa? La haula wala quwwata illa billah. Kita bila musibah bunyi lain pula. Patutnya bila gembira nikmat tu, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tahniah. Supaya nikmat tu kekal. Kita nak nikmat tu kekal. Baik. Di antara zikir-zikir yang utama lagi ialah zikir subhanallahi wa bihamdihi. Mengenainya Nabi SAW bersabda, ahabul kalami ilallah subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan Nabi pernah ditanya, apakah dia kalam ataupun kata-kata yang paling afdal? Kata Nabi SAW, astafallahu li malaikatih subhanallah bihamdihi. Bicara apakah yang paling utama? Nabi menjawab, bicara yang dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya adalah subhanallah wa bihamdihi. Sabda Nabi SAW lagi, man qala subhanallah bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Wa man qala mi'ata marratin kutibat lahu alfu hasanah wa huttat anhu alfu khati'ah. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sekali, akan ditanam baginya sebuah pohon di syurga. Jika dia mengucapkan 100 kali, dicatatkan baginya 1000 kebajikan dan digugurkan daripadanya 1000 kejahatan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Baca 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Baca 100 kali. 100 kali. Man qala hina yusbihu hina wa yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali di waktu pagi dan waktu petang, nescaya tiada seorang pun datang membawa amal pada hari kiamat sama seperti ia membawanya, kecuali jika orang itu mengucapkan perkara yang sama atau lebih sikit daripada dia. Maksudnya tidak ada orang lain yang lebih mulia kedudukan pahalanya berbanding orang yang baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kecuali orang yang baca benda yang sama up sikit. 101. Dia lagi tinggi. Jadi balik ni tuan-tuan, boleh baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Banyak benda nak kena zikir ni, banyak yang kita dah belajar ni. La haula wala pun ya, la subhanallah pun ya. Jadi kita kena buat pecahan. Berbanyak untuk dibacakan sehari semalam. Kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan di lidah, berat di timbangan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi SAW satu hari keluar pada rumah Juwairiyah, kemudian baginda kembali sesudah sembahyang duha di masjid, sedangkan Juwairiyah masih lagi duduk bertasbih. Maka ujar baginda, sejak ku tinggalkan kamu tadi sehingga sekarang kau masih bertasbih juga? Jawab Juwairiyah, ya. Baginda berkata, sebenarnya sejak ku tinggalkan kau tadi, aku telah mengucapkan 4 kalimah. Kiranya 4 kalimah itu kalau ditimbang dengan apa yang kau tasbihkan sejak daripada pagi tadi itu, nescaya itu lebih berat. Apakah lafaz itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Baca lafaz ini je lebih baik daripada isteri Nabi tu yang duduk tu sampai ke waktu duha, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi boleh amalkan ni tuan-tuan. Ini dipanggil amalan yang dipanggil apa? Amalan sikit tapi rewardnya besar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Boleh tuan-tuan? Maka ada 4 zikir yang kita baca pada petang ini, malam ni.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian subhanallahi bihamdihi. Kemudian subhanallahi bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang tadi tu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, 2. Yang terakhir tu subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Habis. Ada soalan tuan-tuan? Jadi bila kita tahu kelebihan zikir ni, tinggal nak beramal saja. Kalau kita tidak beramal, kitalah orang yang paling rugi. Sebab amalan-amalan inilah bekalan kita di sana. Sebagaimana kita perlukan udara, oksigen untuk bernafas di dunia, kita perlukan pahala untuk bernafas di hari akhirat. Kalau anak tak doakan kita, tak ada pahala, royalty, pahala untuk sampai ke kita saham akhirat, tak ada. Maka harapkan amalan-amalan kita lah. Ya, kita perlukan amalan yang banyak untuk kita angkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan pernah memandang ringan, memandang simple, memandang kecil setiap pahala yang kita buat. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan redanya pada ibadah-ibadah yang kecil. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan hidayah untuk kita beramal dengan apa yang kita dengar dan sampaikan pada yang lain. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh azan